kawan-kawan ngopi-ngopi juga, kawan-kawan ngeteh-ngeteh juga, dan jiran-jiran itu kalau tak boleh juga orang ahli keluarga juga. Kita kempen datanglah ke surau, terutama laki-laki, kita berjemaah di surau-surau ataupun di masjid-masjid, insyaAllah. Dan juga kita berkempen, jom berselawat dan beristighfar 100 hingga 1000 kali setiap hari, insyaAllah. Tuan-tuan, lagi kita dibagi peluang dan ruang. Kita rebutlah 5 perkara sebelum perkara, iaitu muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, dan hidup sebelum mati. Kita beri peluang apabila kita meninggal dunia esok, kita diiringi oleh ramai orang. 3 perkara mengiring kita, iaitu ahli keluarga kita, harta kita dan juga malam kita. 2 balik, 1 tinggal. Kalau isteri yang meninggal, suami tak nak guling-guling nangis. Dia guling-guling ke mana nangis pun, orang balik dia tak balik, dia tak tulis seorang di situ. Semua juga tapi kalau umpamanya isteri yang meninggal, seminggu sebulan insyaAllah dia mungkin kalau tak handal lah dia cari lain. Semua juga dengan anak-anak harta kita, kalau dia balik dia tak tunggu. Tak ada dia guling-guling nangis tunggu sebulan di situ, tak ada. Cuma amalan kita, tuan-tuan. InsyaAllah orang yang telah meninggal dunia diminta kepada Allah SWT untuk hidup sebentar saja. Untuk apa tuan-tuan? Untuk bersedekah. Sedekah amal. Jadinya untuk kita panjangkan sedekah tu, kalau tuan-tuan nampak lalu tuan-tuan tu ulu lah. Betul Bila lalu tuan-tuan tu jangan dinding je. Kalau dinding dia tak penuh, ulu lah. Sebab itu sedekah amalan yang diperpanjang insya-Allah tuan-tuan. Untuk malam ni kita dibagi tajuk sebenarnya kasih ibu sepanjang masa, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. InsyaAllah kita serah kepada Ustaz untuk mengulas. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala nabiyil karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dan puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya dapatlah sama-sama kita pada malam ini kita bertemu di surau Taman Tasik Jaya fasa 1 fasa 1 Senawang ke Paroi, Dun Paroi lah kan, kena beritahu dah tu Dun mana. Alhamdulillah, syukur pada Allah dan terima kasih pada pihak pengurusi dan ahli jawatan kuasa surau yang telah menjemput saya, dan juga kepada tuan-tuan yang telah menyumbang, akan menyumbang, sedang memikir untuk menyumbang atau tidak, dan semua yang hadir yang menyokong majlis ini. Kita doakan semoga dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki, diberikan kesihatan yang berpanjangan, dimatikan dalam iman, dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab, dikurniakan zuriat keturunan soleh dan solehah, dan didekatkan jodoh bagi yang telah lama sunyi. Amin ya rabbal alamin. Amin saja dapat tak dapat belakang cerita sebab tadi tuan pengurusi dah sebut dah, kalau dah meninggal kan doalah, jangan sunyi-sunyi sangat kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tajuk yang dikongsikan ataupun yang diberikan kepada saya ialah tentang kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa, kasih isteri izinkan lagi satu. Mungkin begitulah kot, kita boleh cadanglah akan datang. InsyaAllah yang belakang tu tak ada sebab semuanya marah kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita bercakap tentang kasih ibu maupun kasih ayah, dua insan ini adalah insan yang mesti kita sayang, mesti kita kena hormat. Apa sebab? Sebab mereka lah manusia yang paling banyak berjasa dalam kehidupan kita.
Kalau kita tengok dalam Quran, banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita berbuat baik kepada orang tua kita. Kalau banyak sekali kita akan dengar, ialah berkaitan tentang Allah sebut surah An-Nisa ayat 36. Surah An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah kata surah An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah, jangan syirikkan Allah, dan berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu. Ya, walidain maknanya kedua orang tua. Sebab itu kita kalau dalam doa, kita kadang baca Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kalau baca ramai-ramai kita akan bunyinya mungkin lain sikit. Allahumma ghfir lana zunubana waliwa lidaina ka lidina, lidi ka lidai. Biasa baca yang mana? Ada dua maksud Sebab tu tuan-tuan, kita nak doa pun mesti ada faham apa ataupun cara sebut yang betul. Kalau tuan-tuan baca wali-walidaina, maknanya untuk kedua orang tua tuan-tuan saja. Tapi kalau tuan-tuan baca wali-walidina, untuk kedua orang tua atau nenek moyang yang atas-atas semua tu pun tumpang sama dapat syafaat doa tadi. Jadi lepas ni tuan-tuan nak baca lidina kan lidaina, tutup pulang masing-masing. Kan tutup pulang masing-masing. Kan? Sebab itu kita beruntunglah bagi siapa-siapa yang masih lagi ada ibu dan ayah di atas dunia ini, sebab kita masih lagi berpeluang nak buat baik. Ada orang mungkin dia kata, "Allah Ustaz, saya dah tak ada, mak saya dah tak ada, ayah pun dah tak ada." Tapi mak mentua ada. Mak mentua ada, buat baik juga. Pun kata ulama, dikira juga dapat pahala juga berbuat baik walaupun dengan mertua kita. Tapi saya mertua pun dah tak ada lah Ustaz. Cari mertua baru. InsyaAllah demi nak dapat pahala tu. Itu je pun, bukan yang lain-lain, bukan niat apa pun. Nak pahala. Muslimin muslimat yang dimuliakan, malah dalam Quran juga banyak Allah menekankan supaya kita berbuat baik kepada ibu ayah kita. Dia, kalau tuan-tuan perasan dalam Quran, dia ada ayat yang datang sekali. Batu ulama sebut salah satu ayat nuzilat makrunah bisalasin. Ulama kata ada 3 ayat dalam Quran, dia datang mesti sekali, together. Ayat tu dia kalau sebut ayat ni, mesti ayat ni akan datang sekali. Tuan-tuan perasan ayat apa? Perasan ayat apa? Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Asal taat pada Allah, mesti taat pada Nabi Rasul. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Asal semayang mesti zakat. Tadi asal Allah mesti Nabi, mesti Rasul. Ni asal solat mesti zakat. Lagi satu, in anishkurli wali walidayya. Maknanya asal sembah Allah, syukur pada Allah. Yang kedua, mesti berbuat baik kepada orang tua. Kata ulama, kalau kita ambil salah satu lagi kita tak buat, tertolak yang kedua-duanya tertolak. Contoh, kita semayang tapi tak bayar zakat, semayang tertolak. Tuan-tuan semayang tapi zakat tak bayar, pun tertolak. Tuan-tuan bayarlah zakat juta sekalipun, semayang sekali pun tak benar, tertolak semuanya. Tuan-tuan sayang pada Nabi tapi Allah tuan-tuan tak terima, kan? Tertolak keduanya. Tuan-tuan sembah Allah saja, tuan-tuan tak percaya kepada Rasul, kedua-duanya tertolak. Tuan-tuan sayang Allah saja, mak bapak tak sayang, kedua-duanya tertolak. Sebab tu ulama kata 2 ayat ni dia datang berkait, mesti berkait. Maknanya kebaikan kita kepada orang tua kita mesti nak kena seiring. Dalam hadis Nabi SAW banyak berpesankan kepada kita supaya berbuat baik kita kepada orang tua kita. Apa di antaranya? Antaranya kita selalu dengar syurga di telapak kaki ibu, ya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Saya nak betulkan sikitlah. Itu bukan hadis, itu kalam masyhur, itu kata-kata terkenal, maknanya cakap-cakap orang. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, itu bukan hadis, ya. Syurga di telapak kaki ibu.
Kan, jadi mak pun kadang kalau anak cari pasal, kau ingat di bawah tekapak kaki mak ada sesuatu yang kau nak satu hari nanti. Mana tengok. Anak pun loya buruk. Di bawah tapak kaki itu, kalau dalam hadis yang betulnya ceritanya gini, ada seorang sahabat Nabi itu namanya Jahimah radhiyallahu an. Dia nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak ikut Nabi perang, nak ikut Nabi berjihad, dia nak ikut Nabi. Lepas tu Nabi SAW tanya kepada dia, kamu ni masih ada mak lagi tak? Tadi kan dia apply nak minta berperang sekali. Lalu Nabi tanya dia, kamu ada mak tak? Dia kata ada lagi, mak saya masih ada di Paroi sana. Contohlah mak saya masih ada. Lalu Nabi kata, ilzimha fa innal jannata tahta aqdamiha. Ini lafaz yang betul. Nabi kata, oleh itu tinggallah bersama mak kamu, jagalah ibu kamu, kerana syurga di telapak kakinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini baru hadis. Lafaz yang betul. Maknanya Nabi kata apa? Antara jihad dengan jaga orang tua, Nabi suruh jaga orang tua lagi. Pasal apa? Pasal tuan-tuan kalau pernah dengar lagi satu hadis yang lain, Nabi pernah sebut, ada seorang tu tanya Nabi, ya Rasul, saya nak buat benda baik, apa amalan paling bagus? Nabi kata, yang pertama, as-salatu ala waqtiha, semayang tepat pada waktunya. Jangan macam siapa tak tadi baju kuning tu, dia datang lambat, semayang sorang-sorang. Itu kan satu. Yang kedua, contoh depan mata. Yang kedua ya, kenal kan? Kenal. Yang keduanya siapa? Yang keduanya Nabi kata, dah as-salatu ala, semayang tepat waktunya. Yang keduanya ialah berbuat baik kepada orang tuamu. Lepas semayang pada tepat pada waktu, yang kedua berbuat baik pada orang tua. Dan yang ketiganya, al-jihadu fi sabilillah, berjihad, berjuang di jalan Allah. Lepas tu saya kalau ceramah di universiti, college, saya selalu pesan adik-adik yang semangat nak berjihad ni, bagus, jihad bagus, tapi kau jangan lupa ada satu jihad yang lebih besar, iaitu berbakti kepada orang tuamu. Pasal sekarang ni ada anak muda banyak ni nak jihad ni, Allah, dia lupa mak dia di kampung makan apa, dia lupa orang tua dia dimakan apa di kampung sana. Itu tak betul tuan-tuan. Dia meletakkan keutamaan yang salah dalam hidup dia. Sebab itu berbakti pada orang tua ni diletakkan benda yang paling penting sebelum daripada jihad fi sabilillah. Pasal apa? Pasal jaga orang tua ni memang jihad, lebih jihad dari jihad. Tuan-tuan setuju tak? Siapa yang pernah jaga orang tua, dia tahu. Satu, orang tua sakit, dah lah dia tua, sakit. Lepas tu kadang-kadang mulut dia menyakitkan. Jihad tak? Jihad. Kita ambil cuti nak jaga dia, salah pegang sana sini, dia kata engkau nak bunuh aku. Kita nak bunuh dia lama dah kalau ikut geram lah. Tapi kita sayangkan mak kan. Ini sebab ni Allah suruh, Nabi suruh ni. Ada tuan-tuan, saya ada bawa jemaah umrah. Kadang-kadang kita nampak lah, ni saya cakap secara umum ni, live ni semua buka tengok. Saya kena kontrol sikit. Jadi kita kalau ada rakam ni, kena kontrol sikit lah. Ada jemaah umrah kita pernah bawa. Saya ingat bapa dia tu memang mulut, ya Allah, sabar je lah. Anak dia taat saja. Kau ni bodoh, aku dah tua, aku tu sakit, kecil manis semua dia tahu kan. Tapi mulut tu, ya Allah, tak padan dengan duduk di Mekah tu. Lepas tu sampai depan Kaabah, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah. Baru tadi maki anak kan, kat hotel kan, kat lobi kan, letih kan. Anak dia pun, tapi tengok anak dia memang taat, suruh jaga ayah dia. Tu satu. Mak pun sama, ada yang mak dah lah pergi sana masa bulan 12, musim sejuk, demam. Bila demam tu macam-macam lah. Sekali kursi roda, terpijak kaki mak dia, kau nak bunuh aku ke? Anak dia pun, tak mak, sayang kat mak. Saya tengok, ya Allah, tabahnya anak. Tu saya kata jihad. Betul tak jihad? Jihad tak semestinya boleh mengangkat senjata, tapi jihad tu juga salah satunya adalah boleh mengangkat iman. Ada satu kes dulu lagi syok, dia boleh dukung mak dia. Mak dia pun jenis kurus lah, jenis orang bawah daripada 40 kilo lah ni. Dia boleh dukung mak dia keliling tawaf Kaabah tu. Sikit-sikit tawaf-tawaf tu, dia kucuk pipi mak dia, pusing lagi. Dia angkat tangan mak dia, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dia angkat tangan mak dia, lepas tu dia cium. Saya banyak pengalaman tengok depan mata.
Ada orang Arab sendiri pun ada, dia tak main lah tolak ni semua, dia tak upah Arab tolak, dia dukung mak dia sendiri tau, keliling Kaabah tu. Oi, benda ni saya ingat satu yang sangat hebat lah. Tak lama lepas tu, baru-baru ni bulan 12, saya bawa mak saya pergi umrah. Bincang dengan isteri, tahun ni sayang tak payah ikut, mak nak bawa mak pula. Sebab sebelum tu saya bawa isteri saya, dia bawa mak kan. Saya tak pernah dalam hidup, tuan-tuan mungkin dah pengalaman kot ya. Saya first time bawa mak sendiri ni, bawa pergi umrah, ayah dah tak ada. Lain rasa ya. Sama-sama beribadah ni, anak beranak ni lain sungguh rasa. Tawaf keliling Kaabah sambil genggam tangan mak. Adik-adik anak-anak yang ada dalam majlis ni kan, tak berapa nak adik dah nampak ya. Yang menonton lah, yang menonton dalam live Facebook ni ni kan, bercita-cita lah kumpul duit banyak-banyak bawa mak pergi umrah. Tu je pun seronok. Saya pegang tangan mak kan. Mak saya cerita zaman dia pergi haji dulu, kalau nak tawaf jauh, nak dapat kucuk ke doa di Multazam memang payah mai sini anak dia nak kata sadar pun lebih kurang lah. Tarik tangan mak, kita ke tawaf kalau makin dekat dengan Kaabah tu dia jadi sekejap. Bila dah selesai tu, tarik mak, jom kita masuk dalam Multazam, doa bawah pancung emas tu. Mak saya kata tak payahlah susah, tak apa mak, jom sama-sama. Saya tarik mak saya bagi can mak saya semayang sekejap, sujud apa semua, berdoa. Kami sama-sama doa. Habis selesai doa, saya peluk mak saya cium dahi dia sekali, sayang kat mak. Saya tak tahu lah, ini satu pengalaman paling indah dalam hidup lah tuan-tuan. Dapat berbakti, dapat beribadah sama-sama dan minta mak saya tolong doakan. Kan selalu kita kirim doa je, mak kan, mak pergi haji, mak pergi umrah, mak tolong doa. Dah ni mak di sebelah kita, boleh minta tolong mak tolong doa lah mak. Banyak saya minta mak saya doa tu. Satu dah lah doa mak, doa ibu depan Kaabah, Multazam lagi, Mekah lagi. Hari malam Jumaat dah tu kami minta mak saya doa tu. Macam-macam saya minta, tuan-tuan tak payah tahu lah. Tapi kebanyakannya dah dapat dah ni cakap ni, banyak dapat. Itu bukan bawa saja, bawa ada niat tu sebenarnya. Subhanallah. Seronok tuan-tuan. Lepas tu kita nak menyeru kan ibu-ibu pula, anak-anak lah terutamanya, ada cita-cita kita nak berbakti pada orang tua kita sampai mungkin dengan cara yang tersendiri tuan-tuan ya. Baik. Dalam hadis yang lain juga berkenaan dengan berbuat baik kepada ibu juga pernah disebutkan dalam satu hadis yang lain, ketika mana ditanyakan oleh seorang sahabat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqun nas bi husni sahabah. Ya Rasulullah, siapakah di kalangan manusia ini yang paling berhak untuk aku berbuat baik? Dengan siapa? Dengan aku punya ketua kampung ke? Aku punya JKK ke? Pengerusi surau ke? Siapa yang perlu aku berbuat baik, aku kena layan dia dengan baik? Siapa? Oh, jawab Nabi, ummuka, ibu kamu. Kemudian dia tanya lagi, summa man, kemudian siapa lagi? Ummuka, ibu kamu. Sampai 3 kali. Ummuka, 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 ibu kamu. Kan ada lagu nasyid Sami Yusuf buat. Cat Steven nama sebelum Islam. Nama Islam dia apa nama? Yusuf Tayyub pula. Apa Yusuf Tayyub tuan-tuan ni? Balik Google balik lah. Apa Yusuf Tayyub tu kurma? Apa nama? Yusuf Islam, Yusuf Tayyub. Itu dah nak Ramadan dah nampak gaya tu. Yusuf Tayyub. Aduh, itu tak Yusuf Islam. Dia kan nyanyi lagu. Lagu dia apa? Who next? Your mother. Who next? Your mother. Who next? Kita duduk dengar, bila nak father ni? Kita father, bila nak fathernya? Your mother. And then your father. Itu maksud hadis. Dia buat jadi nasyid. Ibu kamu, mother. And then your father. Who love you, who care you, who kill you. Apa tak maksudnya? Ada lagi lah sambung lepas tu. Kill tu bunuh kan? Silap kot ya. Lain lah maksudnya tu ya. Ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu. 3 kali ibu. Ulama membahaskan apa maksud berbuat baik kepada ibu dan kenapa Nabi ni sebut sampai 3 kali. Saya ingat Nabi cukuplah bagi tahu, ya Rasul, siapa patut aku berbuat baik? Nabi kata, ibu kamu, 3 kali, selesai. Pasal apa Nabi kena ulang dan ulang dan ulang? Ulama bincang pasal apa. Rupanya Nabi nak bagi tahu berbuat baik kepada ibu 3, ayah 1, 3 nisbah 1. Itu maksudnya apa? Bukan maknanya kalau bawa pergi kedai tom yam, ayah semangkuk, mak rasak telinga orang tua tu nak mengambilkan tom yam tu. Bukan. Maksudnya tom yam juga. Contoh, tengoklah mak suka makan apa kan, tom yam ke laksa ke apa tak tahulah. Tapi layanan tu lebih, dia punya perhatian tu lebih.
Manja tu lebih sikit berbanding ayah. Ayah ni bukanlah dia tak heran sangat, dia jauh dalam hati tu, walau muka tu macho, oi jambang ni semua, tapi steady. Tapi jauh dalam hati, tisu juga hatinya, hati lembut juga. Anak kalau dah tak balik berbulan-bulan, tanya juga, Along tak balik ya? Dia mula rasa rindu juga. Tapi kalau dengan mak mesti lebih sikit, pasal mak dia punya kasih sayang dia lain macam sikit. Atau kalau kita sendiri pun dalam hidup, saya sendirilah cerita pengalaman saya sendiri kalau balik ke kampung, apa yang saya buat biasanya, saya balik kampung, aktiviti saya bawa mak pergi makan jalan-jalan di luar. Kadang beritahu mak tak payah masak, kita makan luar lah. Hari ni mak masak hari-hari dah, mak saya seorang di kampung, makan luar lah mak. Tapi mak saya pun bukan jenis demand sangat. Mak saya bukan nak makan yang hebat-hebat sangat pun. Paling-paling pun siakak 4 rasa macam tu lah. Jenis-jenis tu lah, jenis-jenis tu. Kan ada kan sekarang kan 3 rasa waktu makan, 1 rasa waktu bayar lah. Yang bayar tu rasakanlah ya. Rasa apa tak tahu, rasa menyesal ke rasa apa tak tahu. Kan? Jadi, tapi yang momen saat yang paling seronok bahagia bagi saya ialah bila mana waktu makan tu, saya cedok sikit, saya suap ke mulut mak. Saya buat benda tu, saya buat. Ni terang cakap ni, kalau mak saya tengok pun mak saya mesti tahu punya. Saya cedok, saya mesti suap pada mak saya. Sebab apa saya buat macam tu? Sebab suap ibu ketika mana dia sakit itu memang. So waktu mana dia masih sihat dan boleh buat semua sendiri, tapi kita sengaja mempelawar untuk nak berbakti pada dia, salah satunya menyuapkan dia makan, itu tanda-tanda nak jadi soleh. Itu ya pun tuan-tuan. Kalau dia dah memang sakit tangan, dah Parkinson, dah ini dah, memang kita kena tolong suap. Dia cedok banyak sampai ke mulut keluar dah, gegar. Jadi kita tolong cedok, suap ke mulut dia. Tapi waktu dia tengah sihat, saja-saja kita pergi suap. Allah seronok tuan-tuan. Buatlah, mana-mana yang masih ada, buat tuan-tuan, buat. Saya kadang-kadang bawa mak tu makan kat restoran. Kadang kedai tu, kadang satu kedai semua kenal kita. Tak apa, tak pedulilah, saya suap mak, saya pun malu jugalah, semua pakat tengok. Saya mak dulu kan masa kecil kan mak buat gitu dengan kita. Anak-anak ni tuan-tuan, ya Allah, kita pun dah bukan beranak, cucu cicit dah ni. Pengalaman dulu kan, ibu ni yang kata sayangkan anak, dia suap anak tu sampai anak tu telan. Ayah kalau suap sekali tak nak tinggal tu, mak selagi anak tu tak ngap, selagi itulah dia akan nak bagi anak tu makan juga. Macam-macam teknik, skill dia buat. Nyanyi lagu Baby Shark, dudu lah, apa lagu, rasa gembira, tepuk tangan, asalkan ngap satu kali. Itulah pengorbanan ibu. Suap sampai ke Padang, lari ikut anak. Jiran tanya, laju kak, kemana anak tak nak makan? Tak pun suruh kan? Kita sekarang tak tahu boleh buat ke tidak dengan mak kita kadang. Orang perempuan ni dua keadaan mulut dia akan menganga. Yang pertamanya waktu suap anak makan. Yang keduanya waktu dia betulkan tudung, mesti nganga. Dia ada setengah jenis tudung, dia mesti nganga. Saya punya kereta kan cermin gelap sikit. Ada time tu kadang saya tengah duduk dalam kereta, duduk baca-baca kitab, duduk baca nota nak ceramah sekejap lagi. Terkejut saya ingat misteri Wang Peah mana datang kot cermin. Tak. Rupanya dia betulkan tudung pakai cermin kereta saya. Dia tak tahu yang dalam nampak yang luar. Itu kalau saya buka cermin memang malu tak sudah tu, pasal tu longkang dah pasal. Dia betulkan pin tudung dia. La ilaha illallah. Bukan orang sini lah. Bukan orang sini, tapi dekat-dekat sini pun ada juga itu. Ibu ni ya Allah, dia suap pada anak tu sampai anak tu telan. Itu pengorbanan besar betul tuan-tuan. Saya suap mak saya makan sampai dia makan. Hatta bila saya dah menikah, dah kahwin pun, saya didik isteri saya. Bila sampai saja birthday saya, hari jadi saya 5 hari bulan 2, ingat tu, nanti boleh bagi hadiah. Tulis 5 Februari. Saya akan minta isteri saya kadang belilah apa-apa kan makanan tu, saya minta isteri saya suapkan mak. Mula-mula janggal, kenapa saya buat macam tu? Saya nak didik dia buat macam tu supaya anak-anak semua tengok mak, macam mana mak dia buat baik dengan mak saya. Satu hari nanti anak-anak semua akan buat.
anak-anak manusia ni dia belajar melalui tauladan di depan mata, lebih daripada apa yang kita cakap. Kadang cakap tak serupa bikin. Tuan-tuan buat sendiri. Saya nampak depan mata saya, arwah ayah saya buat baik dengan mertua dia, dengan mak dia. Oh, memang hebat sungguh. Kadang-kadang boleh dukung mak mentua dia ni pergi mandi beli air, tuan-tuan. Dahsyat betul. Bukan mak sendiri, mak mentua. Mak dia dulu, mak dia meninggal lebih muda lah, tapi yang dapat berbakti pun dengan mertua dia. Nak tak nak, lepas pada tu dia antara menantu kesayangan. Kan? Dah buat macam mana, dah berbuat baik kan? Dalam hidup ni fastabiqul khairat, berebut-rebut buat baik kan? Sebab itu dalam hidup kita berbakti pada orang tua, Allah akan kurnia keberkatan yang berpanjangan dalam hidup. Ulama bahaskan lagi juga, sebab apa berbuat baik pada ibu lebih pada ayah 3 kali. Kenapa? Sebab ibu ni juga prosesnya lebih berat, iaitu mengandung, melahir, menyusu. 3M. Ya, mengandung, melahir, menyusu. Mungkinlah kita ayah ni kita tak jela sangat dah, kita faham kan, 3-3 ni memang takkan kita boleh buat. Mengandung mungkin, tapi tak keluar lah. Dia basi dalam perut lah, dia tak keluar-keluar lah. Dia mengandung mungkin. Aduh, dia mengandung, melahir, menyusu. Ini 3 pengorbanan ibu takkan si ayah boleh buat. Bancuh susu mungkin lah, tapi tercampur Milo kan, lama tak tercampur. Mengandung, menyusu, melahir. Sebab itu Nabi SAW malah dalam Quran pun sebut, dalam surah Luqman ayat 14. Surah Luqman ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami berpesan kepadamu supaya berbuat baiklah kepada orang tuamu. Kerana apa? Kerana ibumu mengandungkanmu dengan penuh kepayahan dan kesusahan. Penuh kepayahan. Waktu mengandung, apa benda yang tak susah? Apa benda yang tak susah? Bermula daripada proses mula-mulanya mengidam. Mengidam ni tuan-tuan, ya Allah. Kita kadang insya-Allah lah kot, yang dalam surau ni saya ingat tak ada masalah sangat. Ada setengah orang perempuan dia punya mengidam, masya-Allah, daging rusa putih. Tapi benda-benda halal ni tak apa lagi ni. Benda yang kadang tak logik, tak masuk di akal ni, kadang tu yang pening kita nak mencari tu. Betul, ada tayar lori, asap motor, gigit sabun, ada kunyah pasir. Pernah jumpa tuan-tuan? Ada gigit ubat nyamuk. Dulu kan ubat nyamuk lingkaran tu. Tu digigit tu, digigit. La ilaha illallah. Paling baru sekali hari tu kita jumpa, dia gigit telinga suami. Dia mengidam nak gigit telinga suami. Nak jadi Mike Tyson dah. Dulu Mike Tyson kan gigit telinga orang kan. Saya tak boleh, saya tengok telinga suami tu macam apa, clear pun ada, macam donat pun nak gigit. Macam mana nak buat ni, ya Allah. Itu seksaan tu. Ada tengah perempuan dia mengidam sampai menangis tu. Selagi tak dapat, betul tak kak? Dia dah lama dah, dia lama lupa dah mengandung ni semua. Dah tak ingat dah ni. Ada nak gigit telinga suami. Habis kita tanya, macam mana kak? Tak terpaksa. Suami pun hulur telinga, dia gigit juga. Tidak menangis, dia tak boleh. Jenis macam tu mengidam. Ada kawan saya tu di Kedah, isteri dia mengidam teringin apa tu, Allahumma salli ala Muhammad, sate kajang. Okeylah sate kajang, benda halal pun tak ada masalah. Masalahnya dia duk kulim. Kulim nak ke kajang 5 jam. Isteri tu nak sate kajang, duk mengamuk-ngamuk nak, nangis-nangis ni. Takut kita orang perempuan ni kalau macam tu sangat. Suami dia pun daripada kulim tu naik bah datang kajang. 300 dia beli, 300 cucuk. Saya ingat kenduri setaman lah. Balik ke rumah, isteri dia makan 3 cucuk lah. Bengang sungguh suami dia, aku jauh-jauh. Habis dia punya ngidam dah hilang. Sabar je lah. Itu kita pun nanti kita cerita pengorbanan bapak pun lah. Banyak pengorbanan kita ni banyak tuan-tuan. Ingat senang jadi bapak. Ya Allah. Itu yang pertamanya, mengandung. Sebab itu ibu-ibu yang tengah mengandung, antara perkara yang selalu Nabi SAW ingatkan kita ialah rajin, lazim dan selalulah membacakan Quran. Baca Quran waktu mengandung. Sebab waktu tu syaitan memang mengintai-intai nak merosakkan kandungan tu punya akidah dia, dia punya dalaman dia. Mak kena rajin baca Quran. Sebab itu tuan-tuan, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i seusia 7 tahun dah hafal Quran ya. 7 tahun hafal Quran. Imam Syafi'i ini memang superb lah, memang awesome betul. Dia punya otak dia 3 hari dia boleh hafal kitab Muwatta.
Kitab Muwatta tu taklah tebal mana, 1500 hadis. 3 hari dia hafal. Kita hadis 40 tak habis-habis. 40 dia pun, tu pun belum sempat habis, meninggal dah dulu. 1500 hadis dia boleh hafal. 3 hari dia boleh hafal. Tajam betul dia punya hafalan. Diceritakan Imam Syafi'i kalau dia berjalan, dia terpaksa tutup telinga. Kadang-kadang dia terpaksa tutup telinga. Apa sebab? Sebab kalau dia buka telinga, dia akan terhafal semua yang orang cakap. Punya hati bersih, akal jernih. Dia baca kitab, dia kena tutup muka surat sebelah. Pasal kalau dia tertengok, dia terhafal. Dia tengok, dia terhafal. Jadi tak boleh satu hari dia mesti limit banyak mana dia nak hafal, dia kena tutup. Tu Imam Syafi'i. Tengok terhafal, kita terlupa. Itu canggih kita, beza dengan Imam Syafi'i tu. Dikaji kenapa Imam Syafi'i ni boleh hafal Quran sejak daripada kecil. Orang pernah tanya dia, Tuan Syekh, macam mana Tuan Syekh ni boleh hafal Quran? Daripada kecil lagi, orang baca Quran, dia boleh ulang balik ayat tu. Macam mana hebatnya dia ni? Dia kata, saya pun tak tahu. Dia kata saya pun tak tahu. Sebab apa? Sebab saya kalau dengar orang baca Quran, saya boleh sambung. Saya dengar orang baca Quran, saya boleh sambung. Macam tuan-tuan lah, innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu fasubaha biyadihi. Oh, ini memang hafal Yasin ni. Memang ke ayat tu je. Sebab sepanjang ayat tu tidur, lolak, nak habis. Tu nama amruh tu sedar dah tu biasanya tu. Jadinya orang tanya dia macam mana dia boleh sambung ayat-ayat tu. Kata dia, aku pun tak tahu. Dia kata tiap kali dia dengar orang baca Quran, macam tuan-tuan tadi lah, baca sikit tuan-tuan boleh sambung. Apa sebab? Sebab tuan-tuan selalu baca. Dia bukan sebab selalu baca, selalu dengar mak dia baca. Anak-anak kita kalau pasang apa-apa dalam kereta, apa lagu ke apa, dia dengar, dia boleh sambung. Lirik tak payah hafal. Dia dengar, selalu dengar tu, membuatkan lama-lama dia boleh ingat. Dia boleh ingat sendiri tuan-tuan. Berapa ramai anak-anak sekarang ni yang kalau kita selalu pasangkan Quran tu, dia boleh hafal sendiri. Baru ni dah ada seorang budak tu lagi hebat. Dia boleh tebuk surah apa, ayat berapa, muka surat berapa. Umur baru berapa, baru darjah 6 ke apa. Dahsyat betul. Tu ada orang Malaysia. Kesan dia kerana apa? Ayah dia selalu buka Quran, CD Quran, hari-hari Quran, nak tidur Quran, bangun pagi Quran, dalam kereta Quran. Memang ingat. Rupanya mak Imam Syafi'i waktu dalam kandungan selalu baca Quran, anak dalam perut dengar. Rupanya tuan-tuan, budak-budak ni yang dalam kandungan, dia dengar apa berlaku dekat luar sana. Itu sebab budak, kalau kita perasan, dia kalau dengar laungan azan dekat TV ke, zikir ke, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kadang di TV Hijrah, Astro kan ada Oasis kan, kadang ada zikir-zikir kan. Tengah dia syok main, tiba dengar zikir ke, dengar, dia boleh termelengung sekejap. Dia macam pernah dengar. Rupanya barangkali lah kot kita pernah dengar zikir dulu, dia macam terdengar. Sebab tu kita kalau waktu tengah mengandung, rajin duk bertengkar, duk bergaduh suami isteri, nanti dia macam pernah dengar. Aku pernah dengar ni, pumpang-pumpang ni, Godzilla sama Ultraman, aku pernah dengar ni dulu ni. Kan? Itu waktu tempoh, namanya tempoh mengandung. Kalau makan pula, banyakkan makan kurma. Kurma. Ustaz, kurma Yusuf Tayyub ke Maidin ke mana? Kurma lah paling bagus, ajwa. Sebab Nabi sebut, berilah isteri-isterimu yang tengah mengandung itu makan kurma, kerana dia akan nanti melahirkan anak yang elok adab, tinggi budi pekerti. Kurma, bayangkan buah kurma. Habis temikai Ustaz, Nabi tak sebut lah, tapi Nabi sebut kurma, kurma lah. Nanti dia lahir, bagilah apa banana apa semua kan. Begitu ya. Iaitu namanya tempoh mengandung. Yang keduanya tempoh melahirkan. Melahirkan pun satu pengorbanan juga. Kita nak azan isyak atau terus ke macam mana? Terus ya. Tempat malam esok azan ya. Okey. Yang keduanya melahirkan. Melahirkan. Melahir pun la ilaha illallah. Ini pun tempoh yang sangat-sangat sakit tuan-tuan ya, melahirkan. Melahirkan anak, berapa banyak urat putus di badan ibu. Sebab itu saya selalu pesan adik-adik, kadang kalau program motivasi ke, kursus remaja ke, ataupun dulu kita bersama dengan sekolah-sekolah anak-anak yang Henry Geni, lepas tu sekolah anak-anak, kita taklah kata budak jahat, tapi budak yang kembali ke pakai jalan lah.
Saya selalu pesan adik-adik, kalau macam mana benci dengan mak, marah dengan mak, dendam, geram dengan mak, mesti kena ingat, di saat marah, tengking dengan mak, ada parut di badan ibu yang takkan pernah hilang sampai bila-bila kerana melahirkan kamu. Kamu benci, kamu geram pada mak sekalipun, mogok dengan mak, kau kena ingat ada parut pada tubuh mak kerana melahirkan kamu dulu. Subhanallah. Itu kalau kita menghayati makna ni tuan-tuan, semua akan jadi sayang pada orang tua dia. Sebab itu melahir tempoh yang menyakitkan. Ada amalan lah saya nak share. Ada amalan untuk mudah nak bersalin, untuk mudah bersalin. Akak-akak di belakang pun nak tulis pun tulis lah, kan? Sebab isu mengandung melahir ni benda tak boleh jamin. Dalam sejarah manusia, isteri Nabi Ibrahim kan 2 orang. Ada riwayat kata 3 orang, tapi masyhur kata 2 orang lah. Seorang nama Siti Sarah, Siti Sarah, seorang lagi Siti muncul tak Nurdiana, Siti Hajar. Yang Siti Hajar tu kisah yang berlari-lari keluar Zam-Zam tu, Nabi Ismail. Siti Hajar lahirkan Nabi Ismail. Siti Sarah melahirkan Nabi apa? Mungkin jarang-jarang kita dengar kan, Nabi Ishak. Ishak. Siti Hajar Nabi Ismail, Siti Sarah Nabi Ishak. Nak tanya tuan-tuan, Nabi Ibrahim pula, Siti Sarah lah, betul lah, isteri Nabi Ibrahim, mengandungkan kepada Nabi Ishak waktu Siti Sarah umur berapa? Tuan-tuan rasa umur berapa? 80 tahun. 80 tahun. Elok Nabi Ibrahim pun sunat umur 80. Sebab turun syariat waktu tu 80, surah Al-Baqarah kan, syariat supaya bersunat. Dan 5 amalan fitrah tu, potong kuku apa semua tu kan, tu masa tu sikat apa semua tu, buang bulu-bulu badan semua, umur 80 termasuk sunat. Dululah umur 80, kita sekarang 80. Panjang cerita, memang 2 bulan pantang tu Mana Haji Ibrahim lama tak nampak sunat. Oh, dia sekali dengan cucu dia, betul lah sekali, majlis berkhatan, ya kan, datang hantar cucu dia sekali. Ini cerita dulu Nabi Ibrahim. Tapi Siti Sarah waktu dia mengandungkan Nabi Ishak, waktu tu umur dia 80 tahun. Bayangkan, 80 tahun baru mengandung. Dan waktu dia mengandung tu pula, dia dapat tahu, bayanglah umur 80 baru mengandung. Pregnancy test bukan 2 jalur, 3 jalur agaknya. Dah terlajar umur. Waktu tu dia kata apa? Fasakkat wajahaha, dia menampar, menepuk wajahnya. Dan dia berkata, ajuzun aqim, tua lagi mandul, tua lagi mandul, tua lagi mandul. Maksudnya dia malu. Udah 80 baru nak mengandung, rasa malu juga. Kalau di kalangan kita ni, umur dah macam tu, umur gas dah habis dah, time tu biasanya kelang dah tutup dah, tapi hidup sibuk mengandung lagi, malu juga kita. Dia pun menepuk, dia kata aku tua lagi mandul. Tapi nak buat macam mana rezeki? 80 pun boleh mengandung lagi tahu dalam sejarah hidup manusia. Jadi benda tu tak mustahil. Akak-akak di belakang sana, jangan berasa selamat. Macam-macam boleh berlaku, tahu ya. Ini Quran punya cerita, ingat main-main kakak. Tulis. Mana tahu kok bersalin. Oh, alah, ustaz mengandung pula. Itulah aku cakap dah malam tu, insya-Allah mengandung ya. Jadi amalkan ayat ni. Kalau nak mudah bersalin, rajin-rajin baca satu tasbih. Namanya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Memang dah hafal dah tu. Itu namanya tasbih Nabi Yunus alaihi salam. Untuk mudah, Nabi Yunus kan masa tu di dalam perut ikan, kan Allah bagi, alhamdulillah, Nabi Yunus keluar daripada perut ikan tu dengan mudah. Berkat ayat tu, isteri kita yang nak bersalin tu suruh dia baca yang tu. Isteri mungkin tak larat nak baca dah, tengah duk push, duk meneran tu, kita yang suami doa pada Allah, masukkan tasbih tu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berulang kali baca, nanti Allah mudahkan keluar nanti, insya-Allah. Juga ayat tu ulama kata bagus untuk kita yang mengalami masalah belenggu hutang.
Baca yang tu. Bukan masalah baca ayat tu nanti terus ada orang tolong bayarkan. Bukan. Maksudnya bila tuan-tuan baca tasbih tu, Allah mudahkan jalan, kumpul duit, bayar balik tu je. Ini duit tak kumpul, tahu-tahu orang tu datang minta tuntut. Mana aku punya duit? La ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin. Dia baca. Itu memang tak betul tu. Baca la ilaha illa anta tu dengan niat supaya Allah mudahkan kumpul duit. Okey, baca tasbih Nabi Yunus supaya mudah bersalin. Dan yang ketiganya, kepayahan pengorbanan seorang ibu. Yalah, kadang bersalin pun ada yang sampai meninggal kan. Tuan-tuan pun tahu 5 daripada kematian yang dianggap sebagai mati itu sebagai mati syahid. Salah satunya mati waktu beranak, mati waktu bersalin. Orang perempuan waktu mengandung dapat pahala jihad, InsyaAllah. Walau tak pergi ke Palestin ke Rohingya ke Syria ke, dengan mengandung saja dapat pahala jihad. Betul, tak payah susah-susah lah. Duduk di negara Malaysia ni pun boleh dapat pahala jihad. Kadang kita ni ramai juga makcik-makcik kita berasa geran dengan Israel, geran tembak nak bawa senapang. Tak payah kak, mengandung aja pun dapat pahala jihad. InsyaAllah dapat pahala jihad. Nabi sebut fi waqti hamliha fi jihadu fi sabilillah. Apabila dia bersalin pula, kalau dia meninggal dianggap mati syahid. Bukan senang tu, mati pula mati syahid tau. Subhanallah. Syahid dan mati syahid. Kalau orang Melayu kita, dia kata mati waktu beranak jadi Pontianak. Teruk. Orang saya minta maaf lah, orang kita ni kadang teruk sangat dia punya pahaman. Kalau malam Jumaat, malam penuh kemuliaan, orang baca Yasin, baca Kahfi tu, dia kata malam kliwon. Orang kita kan malam apa? Malam hantu. Malam Jumaat, apa malam hantu pula? Malam Jumaat lah malam paling barakah sekali. Pahaman orang kita kan. Meninggal waktu bersalin dianggap sebagai mati syahid. Itu dia ya. Tapi doa bagi panjang umur lah. Baru ni kita dapat Facebook, baru ni ada seorang ibu tu waktu dia bersalin, anak tu mengalami masalah lemah ke apa, saya tak pastilah. Jadi doktor tanya macam mana sekarang ni, kita kena selamatkan salah seorang saja. Mak dia memang sungguh kata tak apalah, nak bagi ke anak dia hidup dulu kan. Biar dia tak ada pun tak apalah. Pengorbanan mak dia kan hebat. Tapi rupanya bukan di kalangan manusia saja. Asalkan namanya ibu saja. Saya tengok ada satu rancangan yang binatang-binatang tu apa nama? Net Geo One kan? 551 oh, rajin tengok ni, nampak kaya ni. Rajin tengok beruang apa rimau ni kan. Tapi betul Abang Haji, saya kadang rancangan tak ada cerita yang syok-syok, baik tengok rancangan tu. Kadang tengok cerita pun macam tak pakai baju, baik aku tengok yang betul tak pakai baju ni. Ada satu sekali tu saya tengok ada monyet tu di atas pokok. Ada satu orang tu datang, dia tembak monyet tu, jatuh berdebu, meninggal terus. Monyet tu kena tembak. Yang peliknya monyet tu waktu orang tu datang, dia dengar. Pelik dia tak lari. Rupanya apa tahu? Dia jatuh, baru orang tahu kenapa dia tak berganjak. Rupa dia tengah menyusukan anak dia. Nyusu anak sampai mati, sanggup betul. Dia tahu dia boleh lari kan, tak apa, tak mau melepaskan, nak menyusukan anak. Tu yang kata cinta monyet tu. Pada anak dia lah, pada anak dia. Oh ya Allah. Itu asalkan ibu ni monyet pun sayangkan anak tuan. Ini kalau yang jenis bunuh anak ni, la ilaha illallah. Doa pada Allah keturunan kita tak ada yang macam tu. Buang anak, bunuh anak. Sebab itu salah satu tanda Allah sebut dalam Quran, wanita-wanita derhaka, iaitu membunuh anak. Membunuh kan? Ada tuan-tuan ya, zaman kita sekarang banyak berjangan takat yang buang dalam jamban, tepi sungai, dalam semak. Sekarang ni paling dahsyat, dia bubuh dalam plastik hitam, diikat hidup-hidup, dia campak tengah highway. Ini kan ada geng-geng rakan-rakan peronda cerita, dia orang jumpa, tak dapat selamat, dia campak tu kereta bam terus bersepai daging. Orang ingat bangkai. Kalau dia campak dalam semak, orang jumpa bau busuk, bau bunyi budak menangis. Tapi dia campak tengah highway, dia tahu dah memang orang tak boleh buat apa. Punya jahat manusia ni tuan-tuan. Saya tak tahulah sampai tahap mana. Sebab itu banyak-banyakkan doa. Saya rasa mungkin sempatlah saya nak share satu doa. Tuan-tuan nak rakam boleh, nak tulis pun boleh.
Doa ini saya ingat sekitar Senawang ni pun banyak dah saya dah kongsikan doa-doa ni, tapi mana-mana yang belum sempat, kalau sebelum ni tak sempat nak catat, nak rakam, ini saya bagi lagi doa ni. Doa supaya dikurniakan keturunan kita ini terselamat daripada jenayah ataupun kejahatan maksiat. Ni doa dia. Untuk nanti balik baca, pegang kepala anak baca ubun-ubun ataupun dada dia, baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma silap. Nak sambung barik lana tu. Minta maaf. Allahumma ghfir zanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farujahu. Habis tu je. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, yang hu tu jadi ha. Saya ulang. Allahumma ghfir zanbaha wa tahhir qalbaha wa hassin farujaha. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya, ya Allah, ampunkan dosa-dosa anakku ini. Maaf ni doa ni untuk anak yang telah baligh. Bukan belum baligh, yang telah baligh. Yang belum baligh nanti saya bagi doa sekejap lagi. Ni yang dah baligh tau, yang bahasa yang dah besar panjang lah kita cakap kan. Yang besar-besar, yang dah baligh lah, bermisai dah tu, jambang lah tu. Baca untuk dia. Ampunkanlah dosanya ya Allah, bersihkan hatinya ya Allah. Bersihkan hati ni maksudnya apa? Daripada niat-niat jahat, nak pukul bapa, nak lawan ibu, nak derhaka, nak bakar sekolah, nak buat benda jahat. Dan peliharalah kemaluan dia daripada kejahatan zina, rogol, apa benda sekarang ni macam-macam ada yang liwat, ada yang na'udzubillah min zalik takut. Betul. Amin. Bacalah doa tu selalu insya-Allah Boleh ulang ni sekali. 1 2 3. Allahumma ghfir zanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farujahu. Kalau dia perempuan, hu tu ha lah Amin ya rabbal alamin. Kalau dia belum baligh, ni adik anak-anak kita yang besar-besar ni yang baju biru tu abah dia tu, bukan yang dia ni. Yang kecil ni, yang kocik-kocik ni baca Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu Nabi ajar. Senoma tambah lagi sikit. Wa habibhu ilan nas. Okey, apa maksudnya? Ya Allah, berikan dia kefahaman agama, ajarkan dia ilmu tafsir, takwil, ilmu tafsir Quran, dan jadikan dia orang yang disayangi semua orang. Orang tengok dia jadi sayang. Tuan-tuan baca doa tu. Itu untuk anak-anak kita lah, khusus untuk anak-anak. Tuan-tuan kalau nak baca untuk kawan-kawan pun boleh juga itu kan, insya-Allah Saya pun ada malam ni, saya ada bawa ada satu CD saya buat khusus doa-doa lah, tapi tajuk CD ni jampi. Jampi bahagia. Orang kadang jumpa ustaz ni, dia kata, "Ustaz tolong jampi anak saya ustaz." Itu yang saya angkat jadi tajuk jampi. Ini bukan jampi marang perapus pundeng marang skaper tu, bukan. Ini doa-doa. Doa yang saya baca tadi tu ada dalam CD ni Siapa berminat nanti dapat luar sana insya-Allah Baik, tuan-tuan yang dimuliakan. Dan yang ketiganya, pengorbanan ibu adalah menyusukan. Menyusu ni saya tak ulah panjang lah. Cuma menyusu pun satu tempoh yang susah. Abah boleh tidur daripada malam sampai ke pagi esok. Mak kejap-kejap anak menangis, pak susu. Mak susu lagi. Tengah-tengah malam kan? Tengah-tengah malam. Anak tak boleh nak tidur malam. Tapi kadang-kadang paling sabar siapa? Mak ke abah? Mak ke ayah paling sabar? Ayah lah. Anak punya kuat menangis, dia boleh sabar tidur sampai pagi esok. Sabar sungguh. Mana nak dapat bapak punya tu? Ya Allah. Isteri pun manalah aku dapat laki aku macam ni. Mana aku dapat. Tidurnya memang sabar sungguh lah menyusukan anak. Ibu malam-malam waktu mengandung, mana senang tidurnya. Kadang mengadap sebelah sini pun tak boleh nak nafas, kena selit sendal bantal. Sebelah sini pun tak sedap tidur juga. Kalau meniarak pun jadi papan jongkit. Tak boleh, tengah mengandung macam mana nak tidurnya? Tak kena. Jadi itulah pengorbanan besar seorang ibu. Oleh itu tuan-tuan yang dimuliakan, dah maaf lah malam ni banyak sangat keibuan ni. Kita nak jenguk sikit pasal ayah pula. Bukan apa, pasal keibuan ni banyak sangat. Pasal apa?
Kalau dalam hidup kita pun secara logiknya ibu tu banyak. Jari pun ibu jari, ibu pun ibu negeri. Apa ni, apa lagu pun banyak ibu. Ibu terkenang air matamu. Oh ibu, banyak ibu ni banyak ah. Ibu Pertiwi apa semua banyak. Ayah satu ya, ayahku kahwin lagi. Ayah yang tu, dia tak ada yang lain lah. Dengan si darah pujaan. Ayah tak ada lain lah tu. Tu ayah tak tahu tuan-tuan ada jumpa lagu ayah beritahu lah. Takat ni saya jumpa ayah aku kahwin lagi tu kan. Itu pun pengorbanan, bukan nak nikah sangat orang kampung suruh. Tu je pun. Okey, jadi tuan-tuan yang dimuliakan, kita jenguk sikit apakah pengorbanan seorang ayah. Ayah ni bukan senang pengorbanan dia. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut haqqun waladun ala walidihi sittatun. Nabi kata tanggungjawab seorang bapa, maknanya benda yang bapa mesti kena take note, ambil berat, ambil ingat, ada 6 perkara. Kalau ibu tadi pengorbanan dia 3, ini ayah 6. Yang pertamanya Nabi sebut, atau semuanya lah sekali harum saya sebut, ayyuhsinu ismuhu wa addabuhu wa yu'allamul kitaba wa sibaha wa rimayah wa an la yarzuquhu illa tayyibah wa an yuzawwijahu iza adraka. Saya ringkaskan ya. Nabi sebut yang pertamanya ialah memberikan nama yang baik. Ni bapa tugas bapa, berikan nama yang terbaik. Yang keduanya mengajarkan dia adab. Yang ketiganya mengajarkan dia menulis. Yang keempat mengajarkan dia berenang dan memanah. Yang kelima memberi makan dari sumber yang halal dan berkat. Dan yang keenam kahwinkan anak apabila dah sampai waktunya. Tu bapa punya tanggungjawab. Tu bapa tahu. Saya ingat semua benda ni kita semua Taman Srijaya ni semua kita dah pakat buat dah ni, insya-Allah ya. Bagi nama yang baik, kita pun dah bagi nama baik-baik dah. Sebab nama ni penting ya, nama akan membentuk perangai. Saya tengok banyak macam tu. Asalkan nama, tengok dia punya perangai kadang lebih kurang. Betul? Ada kawan kita tu namanya Bakar. Bakar nama dia. Tengok kerja bomba. Eloklah, macam ada kaitan juga. Kadang-kadang kita tengok Bakar bomba kat kerja dia. Ada agak Haji Mat Saman nama dia, Haji Mat Saman, kerja JPJ. Elok lah, macam ada kaitan pun ada. Dia nama ni penting, nama penting. Atau kadang nama dah betul, panggilan pula dah. Ini saya nak betulkan sikit. Ibu ayah kena ambil ingat benda ni. Kasih bawa ke syurga ayah sepanjang jalan. Nama bagi dah bagus, sebutan panggilan mesti betul. Ada anak namanya mungkin dia bagi nama anak Fuad. Fuad ni bagus ya. Fuad ni maknanya seorang yang mempunyai kerohanian, jiwa yang murni, bagus. Tapi kalau dipanggil Fuad, Fuad, fa waw hamzah alif dal, Fuad. Tapi kalau panggil konon bunyi macam Arab sangat, Fuad, Fuad, jadi ain bukan alif hamzah ya, ain. Fuad, Fuad, Fuad tu maksudnya sembelit. Sikit je, salah sebut je. Lain maknanya. Fuad sepatut masuk jamban lama, sembelit rupanya budak ni. Sebab kita panggil tak betul. Ataupun nama apa lagi? Allahumma salli ala Muhammad, Azura. Azura maksudnya bagus ya. Ini Jamaah Abdillah mesti kenal. Dia selalu panggil Azura, Azura, Azura. Azura ni bagus. Azura maknanya seorang yang suka bertandang, yang suka ziarah, Azura. Itulah orang yang suka, yalah, berziarah lah, suka bertandang ke rumah orang ke apa, gitulah. Bawa rezeki lah kot kan, bawa cerita benda baik-baik, Azura. Tapi kalau tuan-tuan bunyi Arab sangat macam tadi, ain, alif, zai, waw, ra, alif, azura. Tapi kalau tuan-tuan ain jadi azura, itu lain maksud. Itu maksudnya apa? Maksudnya tai unta kering. Azura, tai unta kering. Itu tuan-tuan pergi umrah tu Arab, kalau tanya nama siapa, Azura, punya dia gelap besar, dia tunjuk kandang unta, pergi duduk sana. Dia kata pergi duduk sana, ini tai kering unta. Itu nama ni kena bagi yang elok-elok lah. Adab memberi nama kan, beri nama, bagi nama yang elok-elok, beri nama elok-elok.
Nama yang paling bagus ialah nama-nama Nabi. Sebab siapa-siapa yang namanya sama dengan namaku, kata Nabi SAW, mereka inilah yang akan dipanggil awal-awal nanti di akhirat, sama ada Muhammad atau Ahmad. Kan, yang membawa maksud yang terpuji. Nama samakan dengan nama Nabi, itu akan dipanggil paling awal. Orang perempuan kata, kami pun nak Muhammad jugalah, nak Nabi panggil paling awal. Ini orang lelaki punya kelebihan lah, punya kelebihan. Walaupun ada juga hadis yang lain juga ada menyebutkan siapa-siapa yang memiliki, ingat bapa-bapa, ayah-ayah semua kan, riwayat daripada Ibnu Abbas, mangkana salasata minal walad, siapa-siapa yang ada anak 3 orang, namun seorang pun dia tidak menamakan dengan nama Muhammad, faqad jahila, bapaknya jahil. Astaghfirullahalazim, Ustaz baru dengar malam ni. Kalau Ustaz baca hadis ni daripada dulu kami tahu. Nabi 3 orang anak laki-laki dan lebih, seorang pun tak dinamakan dengan Muhammad. Jahil tu. Tapi tak apalah, kita mungkin baru tahu. Apa nak buat tuan-tuan? Peluang masih ada, insya-Allah. Peluang masih ada, insya-Allah. Boleh bikin barulah kan. Tapi Ustaz, saya punya isteri dah tutup kelang. Tak boleh dah. Kelang baru insya-Allah lah, demi nak mencari nama Muhammadnya pasal kan. Walau bagaimanapun hadis ni juga ada yang mengatakan hadis ni bertaraf lemah juga. Tapi tak apalah. Poin yang nak bagi tahu ialah bagi nama yang baik-baik. Mesti cek maksud nama. Sekarang tak sangat. Dulu-dulu saya ingat ada satu trend. Orang bagi nama, dia gabung nama bapa dengan nama mak. Dia gabung nama. Kan, ayahnya Firdaus, maknya Maimun, Fir'aun. Ada macam tu? Jangan tuan-tuan, bagi nama yang elok-elok. Ayah ni kerja banyak tuan-tuan, kerjanya banyak kan. Wa adabuhu wa yu'allamul kitabah. Muslimin muslimat yang dimuliakan, sebab itu sebagai yang di hujungnya ini, mari kita tengok pula sebagai penutupnya. Apakah tanggungjawab seorang anak kepada ibu ayah yang mesti nak kena dilaksanakan? Dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada menyebutkan hak seorang anak terhadap ibu bapanya kurang lebih ada 10. Memang tak semua saya bagi tahu. Kalau sempat pun 2 je lah malam ni saya bagi tahu ya. Iaitu di antaranya at-ta'amu inihtaja. Apabila ibu nak makan, si anak mesti cari sampai dapat. Itu tanggungjawab anak. Mak kalau disebut satu benda, dia nak makan apa, anak mesti cari sampai dapat. Putu piring, cari. Mak putu dah habis, piring saja ada mak. Kau jangan marah, cari sampai dapat. Mak minta nak makan apa, mak berhajat apa, ikhtiar sampai dapat. Adik-beradik semua pakat masing-masing, kita ikhtiar sampai dapat. Tuan-tuan tahu, betul lah kan, orang tua-tua dulu kata anak 8 orang, 10 orang boleh dijaga oleh seorang ibu kan. Tapi kadang anak yang 10 tu belum tentu boleh jaga seorang mak. Belum tentu tuan-tuan. Bergaduh adik-beradik ni nak jaga mak tu. Sebab tu saya doa lah pada Allah kan, dan semua yang dalam surau ni dan juga yang menonton, saya doa supaya tuan-tuan semua satu hari nanti tuan-tuan ni jadi orang tua yang insya-Allah tak menyusahkan anak-anak lah. Siapa yang nak menyusahkan anak-anak? Tak ada. Tapi ada kalanya sampai satu tahap kadang-kadang itulah keadaan yang kita tak duga kan. Ujian buat semua orang. Doa pada Allah. Arwah ayah saya waktu dia sebelum meninggal, ayah saya dia ajar mak saya bawa motor. Kami beradik-beradik pasal rasa pelik sangat. Pasal apa ayah ni duk sangat-sangat ajar mak bawa motor? Pasal apa ni? Pasal mak saya basikal je, motor tak boleh bawa. Dia memang tak pernah bawa motor. Naik je lah, bawa tak pernah. Berapa kali jatuh motor mak saya tu, ayah saya ajar. Honda Cut 70 tu, Honda Peta tu kan, dia kunci tengkuk kan. Mak saya tak buka. Bila kunci tengkuk tak buka, tahulah jadi apa kan. Dia tawaf satu rumah, berdepung jatuh. Sekarang motor kunci kat situ dah. Dulu kat tengkuk tu kan, jatuh ha. Berapa kali sampai kami adik-adik kata, ayah tak payahlah. Rupanya ayah saya buat macam tu seolah-olah kami macam faham tau, bila dia dah tak ada. Mak saya sekarang di kampung seorang-seorang. Kiri kanan rumah ada lah, abang, kakak, adik dia, jiran-jiran ada. Tapi Alhamdulillah mak saya boleh survive walau duduk seorang-seorang.
dia nak pergi mengaji, dia nak pergi usrah, dia nak pergi pasar, nak pergi ziarah rumah kawan, pergi rumah mak dia, tok saya, sendiri boleh pergi, independent sendiri. Ayah saya didik mak saya sampai tahap macam tu lah. Nak didik jangan menyusahkan anak-anak tu ya. Saya tak kata tuan-tuan yang duduk dengan anak-anak tu menyusah buti, dah. Tapi kalau seupayanya kita boleh ikhtiar macam tu, silakan. Tapi kalau kita di pihak anak-anak pula ditakdirkan mak kita memang sangat memerlukan kita, inilah aset kita ke syurga. Tuan-tuan ada orang dia biarkan mak dia. Saya sedih sangat dulu ada satu kes dekat tak sedap nak sebut kan. Ada satu negeri tu, budak-budak yang sukarelawan ni dia tengah cari gelandangan nak bagi makan. Tiba ada seorang makcik tu seorang-seorang saja. Orang tanya, makcik ni daripada mana ni? Kenapa makcik duduk sini? Dia pun nak cakap tak cakap. Tak apalah. Jadi diorang minta makcik ada IC dah, my card. Nah, kita nak minta bantuan jabatan ni lah, kebajikan semua ni. Jadi kita pun, makcik tu tuan-tuan tahu dia buat keluar kad apa? Dia buat keluar satu kad yang ada gambar dia tengah, muka dia tengah, ada cap jari kiri kanan. Itu IC bila tu? IC lama. Pendek ceritanya tuan-tuan, rupanya anak-anak dia dah tipu mak dia. Macam mana cara saya pun tak tahu. Dia nak ambil, nak rampas tanah-tanah mak dia semua. Lepas tu mak dia pergi buang. Anak-anak dia bukan orang biasa tuan-tuan. Saya ni tak boleh nak cerita habis ni, pasal kita pun tapi nak beritahunya, anak dia semua profesional, orang yang ada jawatan, orang yang ada title. Tapi kerana hasutan menantu-menantu jahat ada di kalangan tu kan, bila mak ni menyusahkan, tak payahlah mak pun kalau duduk pun nyanyuk, duduk di rumah kan, kencing terberak atas katil, menyusah. Bibi tu jaga kita, bukan jaga mak. Bibi kan jaga mak pula, menyusah lah. Dia tak payah, tanah kau nak, mak kau buang. Ini mana punya sekolah kita pun tak tahulah. Ada buat-buat begini tuan-tuan. Lepas itu tuan-tuan berdoa pada Allah supaya anak-anak aku nanti ni jadi anak yang boleh berbakti pada aku sampai mati. Saya ingat guru saya Ustaz Fahrul Makjui, dia pernah kata, ramai orang boleh jadi anak yang soleh, tapi belum tentu soleh sampai mak ayahnya mati. Betul tak? Kita boleh jadi anak yang soleh, boleh, tapi boleh tak jadi soleh kepada mak ayah sampai dia mati? Belum tentu. Kadang-kadang kita kerja banyak, sibuk, cuti payah dapat, banyak komitmen, tiba-tiba nak ambil masa untuk mak ayah, kadang tak ramai orang boleh buat. Baik itu dalam kalangan orang soleh atas dunia ini, Nabi SAW, Nabi pernah cerita, ada satu orang laki-laki, Nabi pesan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab dan Sayyidina Ali. Nabi pesan, wahai Umar, wahai Ali, kalau kamu iza laqaitum Uwais Al-Qarni fatlubu ilaih an yastaghfir lakuma. Hadis riwayat Muslim, hadis nombor 4612. Nabi kata, wahai Umar, wahai Ali, kalau kamu berdua jumpa satu orang laki-laki namanya Uwais Al-Qarni, kamu jumpa dia, minta dia supaya doakan kamu berdua, minta ampun pada Allah. Sayyidina Umar ni orang hebat tuan-tuan tahu. Sayyidina Umar ni Nabi kata kalau lepas aku ada Nabi, Umar orangnya. Sayyidina Ali pun tak kurang hebat juga. Tapi Nabi kata kalau kamu berdua jumpa Uwais Al-Qarni, minta dia tolong doakan kamu berdua. Maknanya Uwais Al-Qarni ni lagi dahsyat, dia punya level, dia punya martabat lagi tinggi. Tuan-tuan tahu siapa Uwais Al-Qarni ni? Dia satu orang budak, orang biasa-biasa aja, duduk di Yaman. Jauh. Dia bercita-cita lah nak jumpa Nabi, lama dah. Tapi menjagakan mak dia yang tengah uzur tu, mak dia kata, jagalah mak dulu. Dia kata, mak izinkan saya nak pergi jumpa Rasul, saya nak belajar dengan Nabi. Jagalah mak dulu. Tahun depan, mak saya nak jumpa Nabi, nak belajar dengan Nabi. Jagalah mak dulu. Sampai beberapa tahun lepas pada tu, mak dia kata, jomlah kita sama-sama, kita pergi buat buat haji atau umrah lah, kisahnya masa tu. Tuan-tuan tahu, dia bawa mak dia naik unta. On the way, unta mati. Sakit ke mati, wallahualam lah. Tapi memang jam lah, breakdown tu, unta tu tak boleh lah. Tak ada bengkel, semua nak pergi ubat, nak injek bagi ni semua tak ada time tu. Apa dia buat? Dia dukung mak dia. Tuan-tuan, padang pasir tu, dukung mak dia. Sampai di pertengahan jalan mak dia meninggal dunia.
Tak sempat dia nak jumpa Nabi, dan mak dia pun meninggal tengah jalan. Selesai uruskan mak dia semua, dia sampai Madinah, dia cari Nabi. Dia kata, boleh saya jumpa Rasulullah? Orang Madinah semua tengok dia pelik. Tengok macam, kau punya soalan ni apa punya soalan ni? Pasal apa? Waktu tu Nabi dah wafat. Dulu tak ada berita, dulu tak ada Facebook, WhatsApp tak ada. Jadi dia tak tahu. Masa dia sampai tu baru dia tahu. Orang tengok dia pelik, kau ni takkan tak tahu Rasulullah dah tak ada. Memang dia tak tahu pun. Sedih. Unta dah tak ada, mak meninggal, Rasulullah dah wafat. Sedih betul dia. Lah kali kisah dia duk cari Nabi ni tersebar sampai ke telinga Umar. Umar dengar. Umar minta panggil dia datang dan tanya siapa nama dia. Orang bagi tahu dia namanya Uwais Al-Qarni. Sampai jumpa, Sayyidina Umar pun minta dia tolong doakan. Sebab ini Nabi pesan. Nabi pesan. Rupanya tuan-tuan, kenapa doa dia makbul? Doa dia sampai ke langit tau. Doa dia didengar langit sana. Kerana dia berbakti pada mak dia sampai mati. Kerana itu Allah angkat doa dia. Allahu Akbar. Dahsyat semua tuan-tuan. Doa dia mengatasi daripada doa-doa orang lain. Kerana hanya dia berbakti pada orang tua dia. Kita pun samalah tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan dah tak ada mak ayah sekalipun, mentua pun meninggal dah, kita boleh doakan mak ayah kita. Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Malah kalau tuan-tuan sendiri mungkin kebanyakannya yang dah meninggal dah mak ayah ni, salah satu cara tuan-tuan nak bagi mak ayah sejuk, tenang, bahagia di sana, tahu apa caranya? Saya bagi satu amalan ya. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata, nanti dalam syurga ada orang yang duduk dalam syurga, Allah angkat darjat. Allah angkat darjat dia. Syurga ni kan 7 tingkat semuanya. Mungkin dia tingkat yang bawah, Allah angkat naik tingkat yang lebih tinggi. Dia yang diangkat tu pun terkejut, macam mana dia boleh diangkat darjat ni? Dia pun tanya pada Allah, macam mana dia boleh diangkat darjat? Daripada mana kelebihan ini? Allah bagi tahu, oh ini yang penting ni. Bistighfari waladuka laka. Aku angkat darjat engkau dari syurga yang bawah ke syurga tertinggi kerana istighfar dari anakmu sendiri. Anakmu yang siang malam minta ampun padamu untuk diangkat darjat ni, maka aku perkenankan permintaan anakmu. Subhanallah. Talian hayat seorang anak dengan bapa, seorang anak dengan ibu. Kalaupun mak dan ibu tu, mak dan ayah tu dah di syurga pun, doa si anak di dunia tetap Allah ambil kira, Allah angkat darjat. Tuan-tuan, bagilah mak ayah kita mewah-mewah di syurga sana. Minta ampun, ya Allah, ampunkan. Lepas tu didik anak-anak kita supaya sukakan doa dan minta ampun pada Allah. Pasal saya pernah jumpa tuan-tuan, ada orang dia tak tahu nak doa tahu untuk mak ayah. Saya ingat dalam hidup, kalau kau tak reti sangat membaca apa pun, doa untuk mak ayah kalau tak tahu sangat teruk ah. Saya kadang-kadang kalau buat majlis tahlil, saya mesti akan minta yang ila hadratun Nabi Mustafa afdalul zikri fa'lam. Saya bawa. Dia minta kita kan. Okey. Tapi bila part doa, minta maaf lah, saya memang akan minta tuan rumah. Saya memang akan minta tuan rumah. Yang tuan rumah tu siapa? Anak si mati, tolong baca doa. Kadang-kadang bila kita buat macam tu, orang pelik. Orang kata, ustaz, baca. Kita dah minta ustaz baca. Memanglah, kalau saya baca belum tentu sampai pada Allah. Tapi kalau si anak baca, confirm sampai pada Allah. Jadi anak dia ada, tu dia tengah tambah nasi, tambah lauk belakang tu. Nak panggil ke? Panggil kan. Anak dia pun datang tengok sing-sing lengan dengan t-shirt lagi pun kan. Die hard kan. Terkorak belakang. Ustaz nak apa Ustaz? Peluh ni nak apa Ustaz? Minta baca doa. Allah, doa saya tak pandai kan? Doa saya tak tahu Ustaz. Macam ni, saya bagi buku doa boleh? Saya jauhi tak pandai, tak apa, baca Rumi sebelah. Ustaz baca macam mana? Dia dah malu kan. Tak apa. Cuma jauh dalam hati saya, bagi saya lah, kalau saya di tempat ayah mak dia, kesian lah. Seorang anak sikit pun tak boleh nak baca untuk mak ayah dia, satu benda yang kesian lah untuk mak ayah dia. Kita ni tuan-tuan dalam hidup tu je kita harap.
Doa pada Allah tuan-tuan. Kita mati nanti yang semayangkan jenazah kita anak kita. Amin. Bukan imam, tak boleh. Anak kita imamkan. Saya cakap ni pasal saya pengalaman lah. Tuan-tuan mungkin ada pengalaman kot. Saya sendiri saya pernah. Arwah ayah saya meninggal, saya imam. Oh lain tuan-tuan. Saya imam banyak jenazah dah. Banyak jenazah dah yang saya dah imamkan. Tapi bila depan ni ayah ni tuan-tuan, lain tuan-tuan, lain. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Depan ni ayah ni, bacaan Fatihah, doa saya jadi ya Allah, sebab semua ada ni. Sebab yang di depan ni adalah seorang yang dulu membesarkan saya, hantar saya ke sekolah, memberikan saya didikan agama. Sampai hari ni saya boleh didik orang. Yang kadang-kadang kalau saya pergi ceramah mana-mana pun, kadang kepiah yang saya pakai ni arwah ayah punya. Kadang jubah yang saya ceramah kat TV apa, kadang jubah arwah ayah. Sebab ayah saya orang, dia polis, dia bukan ustaz. Tapi saya nak mudah-mudahan pahala mengajar orang ni dapat ke dia. Tuan-tuan tak teringin ke anak jadi imam? Tak teringin ke anak yang mandikan jenazah? Tuan, saya masa saya, ya Allah, sebab ni tak tahu, saya minta, ya Allah ampunkan dosa ayahku ya Allah. Kalau mungkin dia pernah buat dosa, kalau mungkin dia pernah sakitkan hati orang, dia pernah buat tu benda yang kau murkai, ampunkan dia ya Allah, ampunkan dia ya Allah. Tak henti-henti tuan-tuan. Ya, ada belakang semua sebab habis kan. Bagi talqin semua. Memang sebab dan tu. Ni arwah ayah, saya sayang ayah saya. Saya sayang ayah amat sangat. Tanpa dia saya tak berada di sini pada hari ini. Ayah saya betul-betul bersungguh dia nak hantar saya masuk sekolah agama dulu ni. Walaupun ada tawaran-tawaran lain. Sebab dia nak satu hari nanti saya ni jadi orang yang didik masyarakat. Ayah saya kata ayah polis cabuk. Polis yang pangkat kecil je. Tapi ayah nak anak ayah ni pangkat besar di sisi Allah. Sebab tuan. Sebab tu bila saya semayang jenazah, ni ayah ni. Tuan-tuan doa pada Allah. Pasal ada setengah orang kadang nak semayangkan jenazah ni pun, hatta jenazah ayah pun dia tak tahu nak semayang. Silap-silap semayang, dia sujud lagi. Dia sujud tuan-tuan tau. Orang lain takbir 4 kali, dia takbir sujud lagi siap. Terkejut pakcik sebelah, apa hal pula kau sujud pula ni? Habis mayang matanya, adik sujud kenapa? Ini ayah saya, mesti respect. Banyaklah kau punya respect, mana ada sujud. Tu maknanya tak pernah ambil tahu pasal agama tuan-tuan tu. Ini tahniah saya ucapkan. Pihak surau pun menggalakkan tuan-tuan, kita jadi golongan yang multi level. ML surau lah, multi level surau. Kempen kawan-kawan, ajak datang surau. Hati anak-anak muda jinak-jinak dengan surau. Nanti bila meninggal, anak tu sendiri yang jadi imam. Syok tuan-tuan. Kita mati macam kami, ayah saya meninggal, kami ni semua ni hulurkan paha masing-masing. Tak, ayah kita tak payah pakai palung tu dah. Kosok ayah masih ni, ayah kita kan. Seronok tuan-tuan dan tu. Berbakti buat kalian terakhir. Birril walidain. Tuan-tuan yang dimuliakan, InsyaAllah saya kira cukup setakat ini saja dahulu. Mudah-mudahan Allah memberikan banyak kesedaran kepada kita pada malam ini, dan Allah membangkitkan keinsafan kita untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua kita yang masih lagi hidup. Kalau yang telah tiada, kita doakan moga mereka bersama dengan di kalangan yang soleh, insyaAllah. Tuan-tuan, sebelum saya akhiri, saya nak buat sikit soalan kuis ya. Saya berbesar hati malam ni insya-Allah. Kalau tuan-tuan dapat jawab dengan betul, kita akan bagi hadiah. Hadiah ada di luar sana. Okey, siapa nak jawab angkat tangan ya. Biasa tanyalah ustaz malam ni kita ustaz tanyalah. Saya tanya tuan-tuan pula. Soalan yang pertama, muslimin muslimat dua-dua boleh jawab ya. Siapa nak jawab angkat tangan. Soalan yang nota semua simpan ya. Okey. Soalan yang pertama, sila sebutkan 3 pengorbanan ibu yang memang seorang ayah tak boleh buat. Jadi ayah ke ibu nak jawab tak kisah. Silakan ibu belakang sana. Allah, Pak Haji jawab dulu. Siapa angkat dulu ni? Tak apa. Sana dulu. Okey, okey, muslimat silakan. Ya. Okey, agak tudung biru apa pin tu. Ayat tu yang tu. Yang pertama, mengandung, menyusu, melahirkan. Tahniah, jawapannya tepat sekali ya akak. Nanti ambil hadiah ya akak di luar sana nanti. Hadiahnya berupa wildan susu kambing. Dan ucapan saya selamat menyusu ya, insya-Allah. Soalan yang kedua, sila sebutkan, ini payah sikit, sebutkan nama penuh penceramah malam ini. Okey, muslimin pula kot, silakan ada.
Adik, ada? Nama penuh penceramah malam ni. Ada banner ke tak? Tak ada kan? Okey. Nama penuh penceramah malam ni. Ya, silakan. Oh, nanti kena bahagi ada. Kena kerak sikit kambing tu. Ustaz Ilyas bin Ismail. Tepat sekali. Alhamdulillah, tahniah Tuan Haji. Tuan Haji pun samalah, mendapat susu kambing. Ya, dan selamat menyusu juga ya, menyusu. Minumlah anda menyusu buat apa? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang-orang yang bertaubat. Jadikan kami di kalangan orang-orang yang memperelokkan amal ibadah kami. Jadikan kami di kalangan orang-orang yang memperbaiki diri kami sentiasa, ya Allah. Ya Allah, makmurkanlah surau ini dengan jemaah-jemaahnya, ya Allah. Hidupkanlah solat berjemaah kami dengan penuh keceriaan, ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, matikanlah kami dalam keimanan dan amal soleh. Jadikan di kalangan anak-anak kami di kalangan para ulama dan orang-orang soleh, dan jadikan juga di kalangan anak-anak kami akan ada di kalangan mereka yang akan mengimamkan solat jenazah kami dan mendoakan kami sewaktu kami di alam barzah nanti. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak tuan-tuan. Sekadar makluman, siapa yang berminat nak dapatkan CD saya ni, ada juga buku-buku pun ada di luar sana. Siapa berminat nanti selesai solat nanti boleh tengoklah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.